masuk menghadang? Masuk menghadang ialah kemahiran seseorang pemain mengawal pergerakan pihak lawan daripada menyerang atau menjaringkan gol. Tujuan menghadang ialah menghalang pihak lawan daripada melakukan serangan yang dapat menghasilkan jaringan gol. Selain itu, untuk melambatkan pergerakan serta menghadkan ruang serangan daripada pihak lawan. Ini saya akan menerangkan tentang cara-cara menghadang dalam permainan sukan bola balik. Okey, fungsi kemahiran menghadang ini adalah untuk menghalang pergerakan pihak lawan daripada menjaringkan skor. Kiranya kita akan bertahan ketika pihak lawan sedang mengacah ataupun melakukan pergerakan untuk menjaringkan gol. Okay, so saya akan menerangkan beberapa teknik kemahiran menghadang bola balik. Okay, first, kaki dalam keadaan stabil. Gerakan tangan mestilah kiri dan kanan ataupun ke atas. Dalam bahasa Inggerisnya hands up. Okay. Dan melakukan pergerakan ke kiri dan ke kanan. Okay. Saya akan menunjukkan tutorial untuk menghadang bola balik. Ingin membentangkan tentang teknik kemahiran mengacah pihak lawan. Bola baling. Bola baling dikenali sebagai bola baling berpasukan, bola baling Eropah atau bola baling Olimpik, iaitu sukan berpasukan di mana dua pasukan yang terdiri daripada 7 pemain setiap pasukan, iaitu 6 pemain gelanggang luar dan seorang penjaga gawang. Bola baling ialah menghantar bola menggunakan tangan mereka dengan tujuan untuk membalingnya ke dalam gawang pasukan lain. Perlawanan yang piawai terdiri daripada 2 masa 30 minit dan pasukan yang menjaringkan lebih banyak gol ialah pasukan yang menang. Di dalam pembentangan ini, kami menyediakan definisi, tujuan, prinsip dan juga teknik kemahiran. Definisi kemahiran mengacah. Kemahiran mengacah merupakan suatu pergerakan pantas bagi memperdaya pihak lawan, membuka ruang permainan dan membuka ruang bagi mencipta peluang menjaringkan gol. Tujuan kemahiran mengacah ialah memperdayakan pihak lawan semasa melakukan pergerakan, membuka ruang permainan, membuka peluang kepada diri sendiri atau rakan sepasukan untuk melakukan jaringan. Kemahiran mengacah mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, mempunyai keyakinan diri. Yang kedua, mempunyai imbangan badan dalam pergerakan. Yang ketiga, tumpuan dan fokus yang maksimum. Dan yang terakhir, bijak mencipta peluang dan ruang mengikut kesesuaian. Teknik kemahiran mengacah pihak lawan. Antara teknik kemahiran mengacah ialah pemain perlu berada pada posisi yang membolehkan pemain untuk mengubah arah bagi mengelirukan pihak lawan. Pemain perlu menggerakkan sebelah kaki ke depan bagi mengawal bola dengan kedua-dua belah tangan pada paras pinggang. Pemain perlu gerakkan badan ke kiri dan kanan untuk mengelirukan pihak lawan. Dengan pergerakan ini, pemain maju ke hadapan dan melakukan gerak keliru ke arah pihak lawan. Seterusnya, di sini kami menunjukkan teknik kemahiran mengacah. Pengenalan bola baling. Permainan bola baling adalah sejenis permainan berpasukan yang melibatkan 14 orang, iaitu 7 orang sepasukan. Bola baling boleh dimainkan sama ada di dalam atau di luar dewan. Peralatan yang diperlukan adalah tidak banyak. Apa yang diperlukan ialah padang atau gelanggang yang tertutup dan terbuka.
dan sebiji bola baling mengikut saiznya. Bola haruslah berbentuk bulat dan diperbuat daripada kulit atau getah berwarna yang tidak terlalu keras. Berat dan lilitan bola untuk setiap kategori pemain adalah seperti berikut. Lelaki dan remaja lelaki 16 tahun ke atas, bola saiz 3. Berat antara 425 gram sehingga 475 gram. Lilitan antara 58 cm hingga 60 cm. Wanita dan remaja perempuan 14 tahun ke atas dan remaja lelaki 12 tahun sehingga 16 tahun. Bola saiz 2. Berat antara 325 gram sehingga 375 gram. Lilitan antara 54 cm sehingga 56 cm. Remaja perempuan 8 hingga 14 tahun dan remaja lelaki 8 hingga 12 tahun. Bola saiz 1. Berat antara 260 gram hingga 330 gram. Lilitan antara 50 cm sehingga 52 cm. Kemahiran asas bola baling: berlari, melompat, hantaran bola, menyambut bola, menggelecek bola dengan tangan, mengadang, menjaring dan menjaga gol. Teknik hantaran. Dalam permainan bola baling, terdapat beberapa cara penghantaran bola yang biasanya digunakan, antaranya ialah hantaran bahu, hantaran lantun, hantaran aras dada, hantaran lompat dan hantaran sisi. Kemahiran menjaring. Bola baling ialah sukan tentang menjaringkan gol. Dianggarkan jumlah gol yang mampu dijaringkan dalam sesuatu perlawanan ialah 40 gol. Walaupun kemahiran menjaringkan gol dapat dilakukan oleh semua pemain kecuali penjaga gol, namun kelebihan dari segi keupayaan perlu ada pada pemain belakang yang sememangnya ditugaskan menjaringkan gol, manakala pemain-pemain lain lebih bertanggungjawab dalam mengatur dan melaksanakan taktik dan strategi permainan agar bola dapat disampaikan kepada barisan belakang yang akan menjaringkan gol. Kekuatan, kelajuan, ketepatan sasaran dan masa adalah antara kualiti utama yang perlu ada pada pemain bola baling, terutamanya mereka yang ditugaskan untuk mendapatkan gol. Seterusnya, teknik menjaringkan gol. Jaringan atas kepala, jaringan bawah lengan, jaringan lompat, jaringan aras peha, jaringan sisi, jaringan junam, jaringan penalti, jaringan lambung dan jaringan voli. Terima kasih Afnan dan Iman atas pencerahan anda tadi. Kali ini saya akan mengambil alih daripada sini. Hari ini saya akan tunjukkan pada anda semua teknik-teknik jaringan atas kepala. Teknik jaringan atas kepala adalah teknik yang sentiasa dilakukan oleh pemain bola baling di antara seluruh dunia. Teknik ini sangat mudah dilakukan dan sentiasa dilakukan di dalam perlawanan bola baling. Ini adalah cara-caranya. Ini adalah cara-cara untuk melakukan jaringan dari atas kepala. Pemain perlulah bergerak. Satu langkah ke hadapan adalah teknik pertama. Pemain meletakkan berat badan pada kaki kiri sambil kaki kanan memengkut. Langkah kedua, tangan pemain yang memegang bola dimengkutkan sedikit dan dibawa ke belakang pada paras arah bahu. Itu lonjakan dilakukan oleh pemain sampai tangan yang memegang bola diurutkan ke atas kepala dan membaliknya kuat ke arah sasaran. Yang kelima, tangan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak selepas membuat hantaran. Itu sahaja daripada kami. Okey, yang pertama ialah pengenalan. Bola baling boleh dimainkan sama ada di dalam atau luar dewan. Peralatan yang diperlukan ialah bola dan padang. Pemain yang diperlukan adalah seramai 14 orang dan satu pasukan memerlukan 7 orang. 2 orang pengadil diperlukan untuk mengawal permainan. Kemahiran menjaring adalah penting kerana kemenangan sesebuah pasukan ditentukan oleh jumlah jaring. Jaringan dikira apabila penjaring gol atau penyerang gol berjaya memasukkan bola ke dalam jaring.
Setelah menerima hantaran dan tidak melanggar undang-undang gerak kaki, penjaring dibenarkan melakukan jaringan dalam kedudukan berikut. Pertama, menjaring pada kedudukan statik. Kedua, melangkah setapak ke hadapan dan menjaring. Ketiga, melangkah setapak ke belakang dan menjaring. Keempat, melangkah setapak ke sisi dan menjaring. Kelima, melompat dan menjaring. Yang berikut adalah cara jaringan lantun. Prinsip utama dalam kemahiran menjaringkan gol. Pertama, pemain mempunyai keyakinan diri pada setiap pemain. Kedua, pemain dapat mengawal imbangan dan pergerakan dalam tempoh permainan. Ketiga, pemain memberikan penumpuan sepenuhnya pada gerakan yang hendak dilaksanakan. Keempat, pemain mengikut lajak. Kelima, pemain bijak mengarah dan menepati sasaran tertentu. Keenam, pemain cekap menilai ruang kosong dan kedudukan penjaga gol. Baiklah, seterusnya ialah teknik menjaring dalam kedudukan statik. Yang pertama, kedudukan bersedia berdiri sebelah kaki di hadapan. Yang kedua, pegang bola dengan kedua-dua belah tangan. Seterusnya, luruskan lutut, tolak bola ke sasaran dengan meluruskan tangan dan dibantu oleh pergelangan tangan serta jari-jari. Dan yang keempat ialah ikut lajak. Yang kelima, jari dibuka dan melengkung, ibu jari di belakang bola. Dan yang terakhir ialah bengkokkan siku dan bawa bola ke atas kepala sambil membengkokkan lutut. Bagi penutup, ribuan terima kasih diucapkan kepada lecturer kami yang banyak membantu kami dalam melaksanakan tugasan bola baling ini. Terima kasih diucapkan kepada lecturer kami iaitu Miss Siti Suhaili binti Muhammad Nawawi kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu bapa kami kerana kerja-kerja ini memerlukan akal, fikiran serta tenaga. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli kumpulan kami kerana telah memberikan kerjasama yang sewajarnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami tentang jaringan lantun. Terima kasih kerana mendengar. Okey, yang pertama ialah pengenalan. Bola baling boleh dimainkan sama ada di dalam atau luar dewan. Peralatan yang diperlukan ialah bola dan padang. Pemain yang diperlukan adalah seramai 14 orang dan satu pasukan memerlukan 7 orang. 2 orang pengadil diperlukan untuk mengawal permainan. Kemahiran menjaring adalah penting kerana kemenangan sesebuah pasukan ditentukan oleh jumlah jaring. Jaringan dikira apabila penjaring gol atau penyerang gol berjaya memasukkan bola ke dalam jaring. Setelah menerima hantaran dan tidak melanggar undang-undang gerak kaki, penjaring dibenarkan melakukan jaringan dalam kedudukan berikut. Pertama, menjaring pada kedudukan statik. Kedua, melangkah setapak ke hadapan dan menjaring. Ketiga, melangkah setapak ke belakang dan menjaring. Keempat, melangkah setapak ke sisi dan menjaring. Kelima, melompat dan menjaring. Yang berikut adalah cara jaringan lantun. Prinsip utama dalam kemahiran menjaringkan gol. Pertama, pemain mempunyai keyakinan diri pada setiap pemain. Kedua, pemain dapat mengawal imbangan dan pergerakan dalam tempoh permainan. Ketiga, pemain memberikan penumpuan sepenuhnya pada gerakan yang hendak dilaksanakan. Keempat, pemain mengikut lajak. Kelima, pemain bijak mengarah dan menepati sasaran tertentu. Keenam, pemain cekap menilai ruang kosong dan kedudukan penjaga gol. Baiklah, seterusnya ialah teknik menjaring dalam kedudukan statik. Yang pertama, kedudukan bersedia berdiri sebelah kaki di hadapan. Yang kedua, pegang bola dengan kedua-dua belah tangan. Seterusnya, luruskan lutut, tolak bola ke sasaran dengan meluruskan tangan dan dibantu oleh pergelangan tangan serta jari-jari. Dan yang keempat ialah ikut lajak. Yang kelima, jari dibuka dan melengkung, ibu jari di belakang bola. Dan yang terakhir ialah bengkokkan siku dan bawa bola ke atas kepala sambil membengkokkan lutut. Ini adalah kandungan dan kami akan terangkan pengenalan bola baling, seterusnya kemahiran dan teknik jaringan junam, seterusnya prinsip menjaringkan gol dan akhir sekali penutup. Pengenalan jaringan junam.
jaringan junam terbahagi kepada 4. Yang pertama, jaringan junam dikenali sebagai jaringan jatuh kerana penjaring akan menjatuhkan badannya sebaik sahaja membuat rejaman. Yang kedua, tujuan jaringan ini adalah untuk mendapatkan jarak jaringan yang lebih hampir dengan gol serta mengelirukan penjaga gol. Yang ketiga, jaringan ini dianggap berbahaya dan sukar dilakukan, terutamanya oleh pemain-pemain baharu. Selalunya dilakukan dalam kawasan balingan percuma. Yang keempat, jaringan dari arah kedua-dua tepi kawasan memerlukan pemain membengkokkan badan supaya dapat membesarkan lagi sudut jaringan. Prinsip utama dalam kemahiran jaringan junam terbahagi kepada 4. Yang pertama, berkeyakinan. Kedua, imbangan. Ketiga, tumpuan. Dan akhir sekali, bijak. Pemain perlu mempunyai keyakinan diri dalam setiap permainan. Yang kedua, pemain dapat mengawal imbangan dan pergerakan dalam tempoh permainan. Yang ketiga, pemain perlu memberi tumpuan sepenuhnya pada gerakan yang hendak dilaksanakan. Dan yang keempat, pemain perlu cekap dan bijak menilai ruang kosong dan kedudukan penjaga gol. Kemahiran dan teknik terbahagi kepada 4. Yang pertama, pemain perlu berada di luar garisan kawasan gol. Teknik dan kemahiran yang kedua adalah dengan menggunakan kaki kiri, pemain perlu melonjakkan badannya ke udara menuju ke kawasan gol. Kemahiran yang ketiga adalah semasa melonjak, pemain perlu membuat jaringan ke sasaran, iaitu jaringan dibuat semasa berada di udara sebelum mendarat. Teknik keempat adalah pemain perlu mendarat dengan mempertahankan badan menggunakan tangan atau menggulingkan. Pengenalan, mengawal, mematikan kelajuan bola, memegangnya dengan baik dan terus mengawalnya dengan kedua-dua belah tangan yang berkedudukan tenang dan rileks merupakan prinsip utama dalam menangkap bola. Faktor-faktor yang perlu diambil perhatian. 1. Penglihatan pemain hendaklah fokus pada bola dan penghantarnya. Kedua, kedua-dua belah tangan diregangkan dan dihulurkan ke arah bola. 3. Tangan dan jari hendaklah dalam kedudukan terbuka semasa membuat tangkapan. Keempat, setelah berjaya menangkap bola, bola hendaklah dirapatkan ke dada dalam kedudukan yang selamat. 5. Kedudukan sebelah kaki hendaklah ke depan dan harus berjarak seluas bahu dengan kaki belakang. 6. Pemain perlu berada dalam keadaan seimbang sepanjang pergerakan menangkap bola. Bagi bola rendah, 1. Merendahkan badan dan kedua-dua belah tangan dihulur untuk menerima bola yang menuju kepadanya. 2. Jari-jari menghala ke bawah semasa menangkap bola. Bagi bola aras muka, 1. Pemain seboleh-bolehnya hendaklah berada di belakang hala pergerakan bola itu. Kedua-dua belah tangan dihulur secara lurus ke hadapan untuk menangkap bola. Sebaik saja bola ditangkap, bola hendaklah dibawa ke badan untuk kawalan yang lebih baik. Bagi bola tinggi, 1. Pemain hendaklah melompat untuk menangkap bola jika perlu. Kedua, lompatan hendaklah dibuat pada masa yang tepat. Ketiga, kedua-dua belah tangan dihulur ke atas untuk menangkap bola. Keempat, untuk mengawal bola dengan lebih kemas, bola hendaklah dibawa rapat ke badan. Upayaan pemain bola baling menangkap setiap bola hantaran rakan ini dengan selesa dan selamat merupakan kemahiran asas dalam permainan ini. Prinsip utama dalam melakukan tanggapan dengan berkesan adalah dengan memperhatikan kelajuan bola, melakukan tanggapan yang selamat dan mengawal bola yang baik selepas bola ditangkap. Perkara paling penting ialah setiap tanggapan hendaklah dilakukan dengan tepat tanpa mengira kelajuan atau jenis hantaran yang dibuat oleh rakan pasukan. Teknik kemahiran menangkap bola sebelah tangan. Cara ini hanya dapat dilakukan dalam situasi apabila penerima bola tidak menghadapi tekanan atau gangguan daripada pihak lawan semasa hantaran dibuat. Penerima hendaklah memperhatikan bola sehingga dapat ditangkapnya.
Untuk kawal bola yang kemas, keseluruhan tapak tangan yang menangkap bola hendaklah berada di belakang bola. Ini adalah bola yang digunakan untuk bermain bola baling. Cara yang pertama, buka kaki seluas bahu. Cara yang kedua, kedudukan bahu menghadap pergerakan bola. Cara yang ketiga, siku dibengkokkan sedikit mengikut kesesuaian. Cara yang keempat, rendahkan badan sedikit, ulurkan tangan untuk menerima bola. Cara yang kelima, renggangkan jari tangan. Cara yang keenam, tumpukan mata kepada pergerakan bola yang datang. Cara yang ketujuh, tangan bergerak ke arah bola dengan jari yang rileks. Cara yang ke-8, timbangkan kedudukan badan. Cara yang ke-9, kedudukan badan dalam keadaan sedia. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih menonton.